Pengeluaran tambahan KWSP jejaskan pencarum pada masa hadapan. Kerajaan bendung penularan COVID-19 menerusi strategi mitigasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam. Pengeluaran tambahan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berisiko kepada pencarum pada masa depan. Demikian dinyatakan Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri Syahril Sufyan Hamdan. Jelasnya, kerajaan membuat pertimbangan setiap keputusan dasar dengan keperluan semasa ia bagi mengimbangi kepentingan rakyat untuk jangka pendek dan panjang. Beliau berkata demikian kepada RTM. Ketika COVID memuncak, pada ketika PKP sektor ekonomi ditutup ataupun dikekang dengan serius, pelbagai bantuan yang disalurkan yang diminta, termasuklah saya fikir wajar pada waktu itu pengeluaran KWSP dibenarkan. Jadi 101 bilion telah pun dikeluarkan melalui 3 skim sebelum ini. Ya. Cuma soalannya bukannya kerajaan tak boleh bagi dan telah bagi. Cuma soalannya sampai bila, apa hadnya dan apa kesesuaiannya pada sesuatu ketika. Tambahnya, pengeluaran KWSP buat kali ketiga akan memberi impak kepada kemampuan institusi dana persaraan itu untuk melabur sekaligus menjana pendapatan dividen. Syahril juga berpandangan beberapa langkah pembaharuan memperkukuh jaringan keselamatan sosial rakyat pada masa hadapan boleh dilakukan. Antaranya menyemak semula tahap gaji minimum dan penstrukturan semula pengagihan subsidi. Kita kena pastikan merancangkan peluang pekerjaan dan merancangkan ekonomi. Apabila pendapatan rakyat boleh meningkat, sejajar dengan peningkatan dan pemulihan ekonomi, dengan sendirinya simpanan mereka, sama ada simpanan persaraan KWSP ataupun simpanan sendiri, akan juga meningkat. Kalau kita susun balik perbelanjaan kerajaan, subsidi mana yang kita rasa boleh disemak semula dan kita alihkan bantuan itu supaya lebih banyak penerima JKM misalnya. Langkah kerajaan menyekat penularan COVID-19 adalah dengan melaksanakan strategi mitigasi. Itu kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Menurutnya, Malaysia tidak mampu dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat sekiranya melaksanakan sekali lagi sekatan pergerakan untuk mengekang penularan wabak. Menerusi tweet, beliau tidak menafikan pendekatan China melaksanakan langkah tersebut berkesan. Bagaimanapun jelasnya, strategi itu diguna pakai bila hanya ada sejumlah kecil kes jangkitan. Malaysia katanya telah mengurus kes positif dengan berkesan apabila mencatat kadar vaksinasi tinggi. Dalam pada itu, kes jangkitan baru COVID-19 dalam negara hari ini merekodkan sebanyak 2,888 kes. Angka itu menurun berbanding semalam 3,251 kes. Perkembangan itu dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Kumulatif kes kini mencecah 2,786,219, sementara 2,714 lagi pesakit telah sembuh. Mengenai situasi semasa banjir, Tan Sri Dr. Noor Hisham memaklumkan setakat 3 petang, 3 kes positif wabak dalam kalangan penduduk terjejas banjir direkodkan, manakala 9 kes penyakit berjangkit dilaporkan. Proses kelulusan pengiklanan pakej umrah atau ziarah ditangguhkan mulai semalam. Demikian menurut Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan. Keputusan itu dibuat kerana tarikh penerbangan yang merupakan syarat wajib dalam pengiklanan tidak boleh ditentukan. Ia susulan keputusan kerajaan menangguh sementara kebenaran perjalanan mengejarkan umrah bagi membendung penularan varian Omicron COVID-19. Kementerian itu juga berkata akan mencari penyelesaian terbaik dalam meringankan impak terhadap syarikat pengendali umrah yang terjejas. Selain bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Kementerian Kesihatan dan Persatuan Agensi Pelancongan, ini bagi menambah baik prosedur operasi standard umrah untuk kelulusan Majlis Keselamatan Negara MKN. Berhubung dakwaan terdapat sebilangan jemaah umrah yang didapati tiada rekod vaksinasi. Kementerian itu dan Agensi Pengendali Umrah yakin perkara berkenaan dapat diselesaikan menerusi siasatan yang sedang dijalankan Kementerian Kesihatan. Sejumlah 17 daripada 122 jemaah umrah yang dijangkiti varian Omicron setakat 4 Januari lepas didapati tidak mempunyai rekod vaksinasi COVID-19.
Berita seterusnya, perkembangan banjir di 3 negeri. Sehingga petang ini, situasi banjir semakin baik di Melaka, Pahang dan Johor. Berdasarkan portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah penduduk yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS terus berkurangan. Di Johor, seramai 3,330 penduduk ditempatkan di 44 PPS di Segamat, Muar, Tangkak dan Batu Pahat. Melaka pula merekodkan seramai 323 penduduk terjejas. Kesemuanya masih berlindung di 3 PPS di Jasin. Sementara di Pahang, 106 penduduk juga ditempatkan di 3 PPS di Pekan dan Rompin. Voucher diskaun automotif keluarga Malaysia yang diumum kerajaan menerima sambutan menggalakkan. Ikuti reaksi pemilik dan pengusaha bengkel Alex Lee dan Tan Ahbah. Ada yang hantar pada kita cuma terima sekarang yang banjir, kita hidupkan. Ada yang kita cuma part saja kita tukar, so kita akan cas, upah saja kita tak cas. So apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Kereta memang banyak, tapi kami pun memang ada buat banyak lah, tapi tak boleh satu kali buat semua lah. Satu kali masuk pun lebih kurang ada 30 biji macam lah. Kalau 30 biji bahasa sehingga kurang-kurang pun 1 bulan lebih, 2 bulan macam baru boleh settle itu kereta. Orang ramai yang turut menyambut baik voucher diskaun RM1,000 itu. Ikuti reaksi Nazir dan Rizal Parakasi. Apa yang kerajaan umumkan tu, alhamdulillah okeylah, dapat membantulah. Dengan adanya bantuan daripada kerajaan ni, dia membantu kita lah mengurangkan kos. Sebab kita kan dah banyak keluar wang untuk baiki semua kenderaan kita kan. Sekurang-kurangnya dapat membantu kita lah, rakyat. Kastam Johor merampas 7.92 juta batang rokok seludup serta 600 botol air zam-zam di sekitar Johor Bahru pada 28 dan 30 Disember lalu. Kesemua rampasan bernilai 8.78 juta ringgit. Pengarah Kastam Negeri Sazali Muhammad berkata, rokok putih terbabit dirampas di Pelabuhan Pasir Gudang dipercayai tiba dari China beberapa hari sebelumnya. 3,000 liter air zam-zam pula dirampas di Kompleks Sultan Abu Bakar, Gelang Patah, dipercayai cuba dibawa keluar ke Singapura. Modus operandi yang kes ini ialah dengan membuat pengikaran tidak benar terhadap pengeksportan air zam-zam di dalam dokumen borang kastam 2. Lori tersebut membawa bersamanya dagangan lain seperti peralatan mandian, minyak urut, peralatan sembahyang dan lain-lain dagangan untuk dieksport ke negara jiran. Perkembangan luar negara, Thailand sedang bersiap sedia berdepan gelombang baru jangkitan COVID-19. Ini selepas jangkitan harian terus melonjak sejak 6 hari lalu. 8,511 kes baru dengan 12 kematian dicatatkan semalam. Bangkok, antara wilayah terkesan teruk, telah membuka 41 kemudahan kuarantin dengan kapasiti 5,100 pesakit. Gubernurnya Aswin Kwan Muang telah mengarahkan 50 pegawai daerah mengetatkan kawalan di kawasan tumpuan berisiko tinggi termasuk premis hiburan. Britain pula merekodkan 313 kematian baru akibat COVID-19, menjadikan keseluruhan maut akibat wabak di negara itu mencecah 150,057 orang sejak pandemik melanda. Sementara sebanyak 146,390 kes positif turut dicatatkan semalam. Hospital mula mengalami tekanan apabila menerima ramai pesakit susulan penularan varian Omicron. Sehingga kini lebih 90% golongan berusia 12 tahun ke atas telah menerima dos pertama, manakala 82% telah lengkap vaksinasi dan 61% telah menerima dos penggalak. Di Kazakhstan, hampir 6,000 individu ditahan termasuk sejumlah warga asing dipercayai terlibat dengan insiden tunjuk perasaan terburuk di negara itu. Menurut Presidennya Kasim Jomart Tokayev, keadaan di semua daerah ketika ini stabil. Bagaimanapun, pihak berkuasa masih meneruskan operasi pembersihan sehingga keadaan aman sepenuhnya. Sukan bola keranjang, Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia yang baru dilantik, Datuk Lee Tian Hock, berikrar mengembalikan kegemilangan skuad negara dalam tempoh 6 tahun. Ini termasuk membawa pulang pingat emas dalam acara 5x5 lelaki di Sukan C. Kali terakhir skuad lelaki negara membawa pulang pingat dalam acara itu pada Sukan C 2007 di Thailand selepas memperoleh gangsa. Sementara skuad wanita membawa pulang emas pada Sukan C 2017 tetapi gagal memenangi sebarang pingat dalam edisi 2019. Datuk Lee mengambil alih jawatan Presiden yang sebelum ini disandang Datuk Tan Kang Yong.
Demikian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Sentiasa semak info ramalan cuaca terkini melalui portal Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.